Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi ini. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 157 insya-Allah daripada Mashaf ataupun insya-Allah kita akan bersama-sama mentadabbur daripada ayat 52 sehingga ayat yang ke-57. InsyaAllah sebelum daripada kita mulakan, insyaAllah seperti biasa diharapkan kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini agar dapat untuk insyaAllah memberi feedback suara dan juga gambar insyaAllah video kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih yang telah memberikan feedback. Alhamdulillah hari ini kita akan mulakan insyaAllah muka surat kita 157 sebagaimana yang terpapar di depan saya hari ini, dan surahnya adalah Al-A'raf ayat 57 sehingga ayat 52 hingga ayat 57 insyaAllah. Saya akan bacakan sikit insyaAllah bermula daripada pada muka surat ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat ini kita akan masuk pada kali ini ayat yang menceritakan tentang beberapa perkara dalam muka surat ni insya-Allah. Mungkin saya boleh buat ringkasan dulu sedikit moga-moga kita ada gambaran apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat. Kalau sebelum daripada ni, muka surat 156 kita telah membaca tentang surah tentang cerita tentang Al-A'raf. Allah Taala ceritakan tentang Al-A'raf, juga dialog yang berlaku di antara orang-orang ahli syurga dan juga ahli neraka semasa di hari akhirat. Dalam muka surat ini insya-Allah yang pertama sekali ialah kita akan tengok iaitu masih lagi itu dialog, bukan dialog di antara Allah di antara orang ahli syurga dan ahli neraka, tetapi kita dah selesai semalam sebelum daripada ni dan sesi sebelum daripada ni. Dalam hari ini ialah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan rasul kepada manusia ni. Kemudian yang keduanya, manusia ni setengah daripada mereka tu masih lagi nak menunggu juga. Menunggu apa? Menunggu balasan. Mana dia akibat dia? Mana dia balasan yang akan menimpa kami kalau kami tidak? Kemudian Allah Ta'ala ceritakan apa yang berlaku selepas daripada itu, iaitu kekecewaan orang-orang yang tidak beriman ni di hari akhirat nanti. Mereka ni sangat-sangat kecewa dan mereka nak balik semula ke atas dunia ni. Kemudian selepas daripada itu Allah SWT menceritakan tentang kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan macam-macam perkara, dan kemudian Allah Taala juga menyebutkan tentang adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak berdoa ni bagaimana? Begini ke suara suara kuat ke, suara rendah ke dan sebagainya. Dan kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada akhirnya iaitu kekuasaan Allah, bagaimana Allah Taala ni dia akan boleh membangkitkan semula manusia ni kalau selepas daripada mereka mati. Sebab inilah punca di antara perkara benda yang ditolak oleh orang kafir ni, orang tak nak beriman ni kan. Mereka nak kata bahawa macam manalah boleh berlaku, macam manalah boleh hidup balik, kau dah mati macam manalah. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia. Ya, insyaAllah kita balik semula kepada ayat kita ni, iaitu ayat 52 sebagaimana yang tergambarlah depan saya hari ni, iaitu depan kita pada hari ni, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala kata walaqad ji'nahum, sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada mereka. Hum tu ialah asalnya ialah ahli Makkah. Ayat ini adalah ayat Makkiyah. Jadi oleh kerana itulah maka bila disebut sini hum kepada mereka, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi pada masa tersebut ayat ini, jadi maksudnya adalah hum situ adalah maksudnya ahli Makkah. Kami telah bawa kepada mereka, iaitu apa? Bi kitabin. Allah Ta'ala dah beri kepada Quran. Kitab ni maknanya Quran. Kami dah berikan Quran kepada mereka, kepada ahli kitab tu. Fassalna, apa dia ayat Quran ni apa? Fassalnahu ala ilmin. Kami telah fassalnahu ni, kami telah jelaskannya. Nya tu maknanya Quran tu telah dijelaskan oleh dalam ala ilmin, di atas ilmu. Di atas ilmu situ ada dua makna sini. Setengah ulama tafsir mengatakan ala ilmin iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu kan apa yang nak diberi, kenapa diberi benda ni, kenapa diceritakan benda ni, kenapa tak diceritakan benda ni. Itu ala ilmin.
Kata setengah ulama lagi, setengah ahli tafsir lain kata bahawa ala ilmin ni maksudnya ialah bahawa apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Mekah ni, mereka ni tahu. Maknanya bukannya mereka tak tahu, jelaskan dalam keadaan mereka tahu. Tahu ini Muhammadnya siapa, tahu ni Quran ni tahu, tapi yang menolak tu ialah hati mereka menolak, jiwa mereka menolak, hawa nafsu mereka tu menolak. Tapi sebenarnya dalam-dalam diri tu mereka tahu. Mereka tahu apa? Tu tahu bahawa ini Muhammad, dan mereka tahu apa yang diceritakan sebab apa dalam bahasa Arab kan, ala ilmin. Jadi itulah dua pendapat ulama, tapi pendapat yang banyak ulama mengatakan ialah bahawa dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu. Kemudian Quran ni menjadi apa? Hudan, Allah Taala kata menjadi petunjuk, kemudian menjadi rahmat. Tengoklah dua kan, petunjuk dan juga rahmat. Bukan tunjuk saja, bukan tunjuk jalan saja tapi tak dapat apa-apa, tak dapat rahmat kan. Petunjuk daripada kesesatan, rahmat bebas daripada kesengsaraan. Quran ini tengok, jadi kita tengok kan, adakah kita ni orang yang mendapat perkara tersebut daripada Allah. Jadi fassalna, menjelaskan semua benda, hukum-hukumnya semua apa benda kan yang diperlukan oleh manusia. Kemudian hudan, kemudian rahmat. Allah SWT kata siapa? Liqaumin yu'minun, tapi untuk orang yang beriman lah. Kalau orang tak beriman, tak jadi apa kan. Walaupun makna Quran bagaimana pun dibaca, bagaimana pun tak dapat petunjuk ini. Untuk orang beriman dia akan dapat menjadi hudan. Jadi kita tengok kan, ada setengah-setengah daripada orang-orang yang tak beriman, seperti orientalis, seperti kan maha guru di mana, di universiti di barat sebagai contoh kan. Mereka ni hebat, faham Quran setengah tu kan, memang kan tahu Quran, bagi tahu bahasa Arab dan sebagainya, tetapi mereka tak beriman. Jadi bila mereka tak beriman, tak akan dapat hudan, tak akan dapat rahmat tu. Seterusnya Allah SWT kata ayat 53 insya-Allah, hal yanzuruna illa ta'wilah. Adakah mereka ini yanzuruna? Yanzuru bukan maknanya kalau biasa ialah melihat tapi maksud di sini ialah iaitu yanzur makna yantaziru. Mereka ni menunggu apa? Allah Taala kata menunggu apa? Menunggu ta'wilah. Ta'wilah ni maknanya akibatnya, bukan takwil bukan. Ta'wilah sini maknanya akibat yang berlaku hasil daripada tu. Hasil daripada keingkaran mereka tu. Mereka ni nak tunggu akibat tu berlaku depan mata mereka. Setengah ulama kata ta'wil situ ialah benda yang nampak depan mata. Gitu. Itu maksud dia. Jadi maknanya bila digabungkan sini, maksud dia ialah akibat yang nampak depan mata. Maknanya kalau mereka langgar tu, mereka tak nak beriman, mereka tunggu azab tu datang depan mata mereka. Gitu. Allah SWT kata yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari nanti, pada hari mereka dah datang dengan ta'wil tu, bila dah apa yang mereka tak percaya tu, akibat daripada perbuatan mereka tu nanti akan datang depan mata. Bila datang depan mata mereka ta'wilu, yaqulul lazina nasuhu min qablu, maka akan berkatalah orang-orang yang nasuhu, orang yang tak nak terima tu, orang yang lupa apa kan, lupakan Al-Quran, lupakan beriman, mereka tak nak maknanya. Dulu atas dunia tak nak. Jadi mereka akan berkata pada hari itu, apa dia? Qad ja'at rusul rabbina bil haqqi, telah datang kepada kami rasul-rasul Tuhan kami. Maknanya bukan kaum Arab Mekah sajalah kan, maknanya semua sekali yang telah didatangi oleh, kalau dulu rasul lah, kalau sebelum daripada Nabi Muhammad rasul-rasul lah. Tapi di samping itu kita ada apa? Pendakwah. Kita ada orang yang menyampaikan agama. Jadi pada hari itu mereka ni akan mengakulah memang ada dulu pendakwah datang, memang ada nabi-nabi datang kepada kami ni. Gitu mereka nak katakan Rabbina bil haqqi, memang betul-betul datang, dah mengaku dah pada mana. Jadi apa mereka kata? Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Lalu pun mereka berkata, tak ada ke mana syufa'a ni? Syufa'a maknanya orang-orang yang dapat memberi syufa'a lah kan, menjadi perantara. Maknanya yang akan jadi, kita kata nak jadi apa, kita kata orang-orang jadi kabel lah. Kalau dalam bahasa sekarang kan, tak ada kabel ke, kita tak ada kabel ke? Fayashfa'u lana, yang akan dapat tolong menjadi kabel kami. Au nuraddu, ataupun mereka kata, ataupun tak boleh ke kami ni nak balik ke atas dunia. Mana ada dunia dah, dunia tak ada dah, dunia dah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Jadi ni tengok kan, ini di antara penyesalan yang akan berlaku yang Allah Taala cerita direct kepada kita sekarang ni. Yang pertama, mereka akan apa? Bila dah tengok dah, satu mengaku memang ada rasul dulu. Yang kedua, mereka kata tak ada orang boleh nak tolong jadi kabel kepada kita. Dua. Yang ketiga, boleh tak kami nak balik semula ke atas dunia? Dunia mana? Jadi Allah SWT kata, au nuraddu, ataupun mereka ni nak kembali semula. Fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka kata, nak balik tu nak buat apa? Nak balik tu mereka kata, kami nak beramal
ghairal ladzi kunna na'mal, lain daripada apa yang kami dulu buat. Ni kan, ghairal ladzi, maknanya lain daripada apa yang kami buat dulu. Dulu maknanya kami kufur, dulu kami syirik, dulu kami tak nak ikut, kami buat maksiat, kami macam-macam dulu. Sekarang ni kami nak balik, boleh tak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak ada dah. Jadi jawapan dia apa? Itu soalan dia tu soalan dia tu yang tadi kan, fahallana tu kan. Jadi mana tadi fahallana, Allah Ta'ala kata kan, yaqulu allazina min qablu, dia kata fahallana, tanya fahallana, ni fahallana, Allah Ta'ala jawab no. Tak ada di sini tapi ulama-ulama tafsir kata jawapan yang diberikan kepada mereka pada masa itu ialah la. Tak ada, tak boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala qad khasiru, berkatalah kan. Allah Ta'ala ni qad ni, kalau ikut ulama tafsir kata qad sini lah, ni dah kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka pada hari itu, qad khasiru, mereka sesungguhnya mereka itu anfusahum, khasiru anfusahum, mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Maknanya tak adalah rugilah, orang-orang yang macam tu rugi. Wa dhalla anhum, lalu pada masa tu dhalla anhum, dhalla tu maknanya ialah hilanglah, zahaba maknanya kan. Zahaba tu makna tak adalah yang mereka mencari tu, tak ada dah. Dhalla anhum ma kanu yaftarun, yang mereka dakwa-dakwakan ni, dhalla maknanya tak adalah, hilang teruslah semua daripada mereka apa yang dulu mereka ni mengada-ngadakan. Atas dunia ni macam-macam mengada ginilah, mengada Tuhan yang lain daripada Allah lah, mengada buat gini. Sekarang ni semua tak ada dah. Nak pergi mana? Semua kena menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan mendengar keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ayat 53. Kita tengok pula seterusnya ialah ayat 54. Ayat 54 agak panjang sikit satu muka skrin kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata selepas tu, inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah Ta'ala kemudian cerita tentang kekuasaan dia. Sesungguhnya wahai manusia semualah, itu yang berlaku di hari akhirat tu kan, itu yang berlaku kepada kamu semua. Jadi jaga-jaga. Sekarang ni sekarang atas dunia ni. Atas dunia ni siapa Tuhan kamu? Allah Ta'ala kata inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah. Apa kuasa dia? Apa kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni? Apa yang Allah Ta'ala buat? Dia, Allah Ta'ala kata sebut situ, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tengok kan, Allah Ta'ala sebut dia telah menciptakan langit dan juga bumi dalam masa 6 hari. 6 hari itu 6 macam mana? Ada setengah apa ni? Ulama-ulama menafsirkan, memberi makna sini ialah 6 tu adalah 6 ketika. Tetapi ulama-ulama seperti jalan lain dia kata hari itu ialah hari. Hari bagaimana? Hari dunia kata. 6 hari dunia kita kata makna satu hari 24 jam Jadi kali dengan 6. Kenapa begitu lambat? Tak boleh ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni menciptakan dengan sekaligus saja? Jawapan dia boleh. Sebab apa? Mustahil bagi Allah, tak boleh kan. Allah Ta'ala nak buat apa-apa kun fayakun. Kun fayakun ni maknanya bukanlah tunggu kun kemudian barulah tunggu fayakun minta maaf dia putus-putus sikit minta maaf banyak-banyak. Nak cuba betulkan insya-Allah. Mungkin ada masalah lain. Sekarang ni masih putus-putus lagi minta maaf banyak-banyak lain ada masalah. Tolong bagi feedback kalau putus-putus jadi seterusnya saya bacakan terus insya-Allah. Jadi Allah SWT kata sini kekuasaan dia, kenapa? Adakah Allah SWT tak boleh nak ciptakan sekaligus? Tak boleh. Kun fayakun, bahkan kun fayakun tu kata-kata manusia kita boleh eja kan, kun fayakun, tapi Allah SWT lebih cepat daripada itu lagi. Bila Allah Ta'ala nak dia akan jadi, tak ada masalah. Jadi kemudian Allah Subhanahu Ta'ala pun berkata sini, dia kata habis tu kenapa jadikan dalam masa 6 hari? Kata ulama'nya adalah untuk mengajar li ta'limil khalq, untuk mengajar kepada makhluk ni supaya at-tasabbut. Bila buat kerja tu kena berhati-hati. Itu sebenarnya bukan Allah Ta'ala tu tak mampu. Allah Ta'ala tu mampu. Cuma nak ajar kepada kita semualah kan, bahawa bila kita buat apa-apa kenalah dengan ada tempoh masanya, ada benda kan. Tengok keadaan kan. Ada benda yang perlukan masa, kena buat masa, jangan kalut, jangan kabut dan sebagainya. Okey. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata apa lagi? Tu yang pertama. Summastawa al-arsh. Selepas daripada Allah Ta'ala tu menciptakan, kemudian Allah pun istawa al-arsh. Istawa al-arsh dalam terjemahan kata iaitu dia pun bersemayam di atas arasy.
Arash ni apa? Dalam bahasa asalnya, arash tu ialah tempat tu. Kalau raja dia duduk tu, dia ada apa ni? Dia ada, kita kata tempat duduk raja lah, tempat singgah sana. Kita ada dalam bahasa Melayu. Tetapi bagi Allah SWT, bila Allah SWT menyebutkan begini, maka adalah kan perbincangan di kalangan ulama kan. Jadi ada mazhab khalafnya, ada mazhab salafnya, jadi kita tak bincang kan. Sebab kedua-kedua bagi kita ambil pendapat khalaf dalam mazhab-mazhab yang digunakan dalam, seperti dalam tafsir jalan lain, dia kata ialah maksud istawa al-arsh, maknanya Allah Ta'ala menguasai di atas arash. Bukan Allah Ta'ala tu bersemayang, bukan duduk atas arash tu, kerana Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak bermasa dan sebagainya kan. Kerana mengikut ahli kita kata ahli khalaf, dia kata ialah maksudnya untuk mudah faham, iaitu Allah Ta'ala menguasai di atas arash. Kemudian yughshil laila, Allah Ta'ala tu mengatakan bahawa kemudian dia tu yughshi tu maknanya menutup. Allah Ta'ala menutupkan malam itu an-nahar, yughshil laila an-nahar, maknanya sekali gini maknanya malam tu ditutup oleh siang ditutup oleh malam, gitu, yughshil laila an-nahar wa yatlubuhu hasitha, dan kemudian yatlubuhu, dia kejar benda hasitha tu maknanya cepat lah ni. Maksud apa mengejar cepat? Iaitu bila habis malam tu siang, macam tu kan. Jadi macam seolah-olah macam kejar mengejar macam tu kan. Aku malam, aku siang malam, macam tu lah kan. Itu maksudnya. Jadi tu semua tu adalah kita kata kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala yang buat benda tu semua kan. Bukannya malam ni jadi sendiri, bukannya siang jadi sendiri, tapi semua tu adalah jadi kita ingat kan, bila kita ni dah biasa ni kan, kita tengok jam je kan, pukul lepas tu pukul 6 petang, pukul 7 petang malam, dah nak maghrib, tukar siang malam, tu semua tu Allah Ta'ala kata yughshi, dia tu yang buat benda tu semua. Kemudian yughshil lailan nahara wa yatlubuhu hasitha, kemudian wasyamsa, kemudian seterusnya lagi Allah Ta'ala cerita lagi kekuasaan dia. Apa dia kata? Wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan, wan nujuma, dan juga bintang-bintang yang kita tengok pada waktu malam tu kan. Musakhkharatin bi amrih, semua tu tunduk bi amrihi, kata tafsir kata bi qudratihi, bi amrihi semuanya bi qudratihi, dengan di bawah kuasanya. Semua tu tunduk di bawah kuasanya. Ada siapa yang boleh kontrol selain daripada Allah SWT? Dengan bulan, dengan bintang ni yang sangat besar kan, bulan besar mana, bumi ni, planet ni kan besar mana kan, dengan matahari ni besar mana. Pernah tak matahari ni datang dekat kepada kita? Tak pernah. Kalau datang dekat je lebih daripada jarak yang biasa, maka bumi ni akan terbakar. Kata ulama, kata saintis kan, tengok sikit pun kan, dia dah datang dekat sikit pun dah jadi musim panas. Tengok, dah jadi musim dingin bila dia menjauh sikit kan. Itu baru sikit. Jauh mana? Tak jauh mana pun kan. Kalau kita nak kata jauh di antara musim panas, musim dingin ni, panasnya kita tengoklah kan, semasa musim di tropika tak ada panas, tak ada sejuk kan. Dia biasa panas je sepanjang tahun kan. Panas saja. Tapi negeri sejuk bukan jauh mana pun. Kalau kita kata tempat kita ni negeri Jepun, negeri sejuk tu, ataupun Mongolia, ataupun atas sikit lagi, itu dah tengok dah salji dah situ. Baru tak jauh mana pun, naik kapal terbang baru 8 jam je, baru 7 jam kan kita kata kan. Tapi tengok dah sejuk dah. Baru 7 jam dah sejuk dah macam tu. Jadi maknanya sini ialah bagaimana Allah SWT kontrol benda tu semua dengan kekuasaan Allah SWT, bukan kekuasaan. Kalau lah tengok kan, kalau Allah tak nak ubah sikit je, habis rosak kan, cair habis. Air batu di Antartika ke, air batu di Greenland ke, macam-macam semua cair kan. Kalau cair semua, laut ni habis akan naik kan. Jadi nak tunjukkan bahawa hebatnya Allah SWT yang dia yang kontrol tu. Tak berlaga bulan, bintang, dia akan berpusing di orbit-orbit masing-masing kan. Nak tunjukkan semua tu adalah kuasa Allah SWT. Jadi kita ni, bila kita tengok benda-benda ni semua, kita kena rasa kehebatan Allah SWT. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, semua tu tunduk ikut dengar cakap Allah SWT. Nak katanya apa? Kalaulah semua benda-benda yang besar ni tunduk kepada Allah SWT, dengar cakap Allah SWT, kamu ni wahai manusia, kenapalah kamu degil? Sedangkan pada diri kamu sendiri pun ada benda yang dengar cakap Allah SWT. Itu apa? Tu sistem badan manusia, sistem jantungnya, sistem paru-parunya, sistem, tengok kan, baru datang sedikit kuman yang kecil tu kan, kita kata coronavirus kan, dia masuk sikit dah kacau habis. Tengok, baru sikit riuh rendah manusia kan, terpaksalah cari vaksin dan sebagainya kan, usaha kan. Tapi nak katakan bahawa lemahnya manusia ini tak mampu untuk menghadapinya. Kalaulah baru sikit, kalau Allah Ta'ala nak matikan kita semua, susah ke? Mudah je kan, kum fayakun, mati semua kan. Jadi Allah SWT sebut situ lagi kan, wasyamsa wal qamara wan nujuma,
dan kemudian bintang-bintang wan nujum musakhkharatin bi amrih, semua itu tunduk kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru, Allah Taala kata ala lahul khalqu, bukankah untuknya lah, gitu, untuknya, miliknya lah, maksudnya miliknya lah semua al khalqu, semua kejadian ini kan, wal amru, dan semua urusan pentadbiran, pengurusan, kita katakan perjalanan semua kan, operasinya kan, semua makna dia yang menciptakan, dia yang menjalankan, dia yang menciptakan, dia yang menguruskan. Tengok kan, ala untuk siapa, milik siapa, ala lahul khalqu, ni ala lahul khalqu, ala lahul khalqu wal amru. Dah cukup dah perkataan ni kan, berapa perkataan, 4 perkataan saja, ala lahul khalqu wal amru, nak kata semua benda milik Allah, tu saja kan. Kemudian tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah. Tabaraka ni kalau dalam jalan lain dia kata ta'azam, kata maknanya ialah besar, agung, agunglah Allah ini, rabbul alamin, dialah Rabb kepada seluruh alam ini. Seterusnya ayat yang ke-55 kita baca kan. Allah SWT berkata ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Sekarang ni tentang berdoa. Allah Ta'ala kata berdoalah kamu, mintalah kepada Tuhan kamu, ud'u rabbakum tadarru'an, dalam keadaan tazallulan. Tazallulan ni maknanya ialah merendah diri, dan kemudian khufyah, khufyah maknanya secara perlahan-lahan, makna suara tidak perlu nyaring. Sirron, tu yang maknanya kan, sirron maknanya secara perlahan-lahan, senyap-senyap, jangan bising-bising, gitu. Kemudian Allah Ta'ala innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah Ta'ala ni tak suka kepada mu'tadin. Mu'tadin sini ialah asal maknanya adalah orang yang melampaui batas, tapi setengah ulama kata sini tafsiran dia, mu'tadin di sini diletakkan dengan berdoa sini kan. Maka berdoa, maka dia kata jangan mu'tadin, maksudnya janganlah kamu melampau. Bukan jangan melampau dalam berdoa tu maknanya jangan banyak berdoa, bukan, tapi maknanya melampau dalam suaranya, iaitu dengan angkat suaranya, dengan maknanya mengangkat suara ya, sehingga seolah-olahnya macam nak tunjuk-tunjuk pula kepada orang. Itu di antaralah yang ulama sebutkan. Jadi kita fahamlah ayat di sini, maknanya Allah Ta'ala suruh kita berdoa, tapi dengan tadarruan, dengan hati yang penuh rendah diri, dan kemudian khufyah dengan cara perlahan-lahan kan, dengan suara yang perlahan. Kemudian wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah Ta'ala kata seterusnya, wala tufsidu, janganlah kamu ni buat kerosakan, fil ardi, di atas muka bumi. Apa maksud buat kerosakan di sini? Ulama-ulama dalam tafsir dia kata sini wala tufsidu ni jangan buat kerosakan di atas muka bumi ni ba'da islahiha, selepas daripada dia dah elok lah, lepas daripada dah cantik dah. Islah ni memang dah cantik. Jadi apa maksud sini? Jangan kamu buat rosak selepas daripada dia dah cantik dah. Ulama tafsir kata maksud sini, jangan kamu membawa kesyirikan, jangan buat maksiat, jangan buat benda-benda yang tak elok setelah daripada islah ni, setelah daripada rasul-rasul dah datang dah. Sebelum daripada itu untuk baiki. Allah Ta'ala dah utuskan rasul ni untuk baiki dunia ni. Dulu dunia ni elok maknanya, gitu kan. Nabi Adam AS turunlah kan. Kemudian lepas daripada itu ada yang anak-anak Nabi Adam, ada yang berlaku jahat kan, anak Nabi Adam. Kemudian selepas tu Allah Ta'ala matikan semua orang-orang yang tak nak beriman ni, zaman Nabi Nuh AS. Kemudian turun, kemudian tu dah cantik dah manusia dah yang ikut Nabi Nuh ni, kemudian tiba-tiba turun, lepas daripada tu rosak pula. Jadi Allah Ta'ala kata ni, rosak tu apa? Rosak mula-mula rosak sikit, mula-mula maksiat, kemudian lama-lama rasa ni kemudian jadi syirik kepada Allah SWT. Dah melata, tersebar dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, sebab itulah jangan kamu buat perangai macam ni. Jangan kamu merosakkan dunia ni. Jangan kamu rosakkan dengan apa? Dengan maksiat. Dengan apa? Dengan syirik. Dengan apa? Dengan kufur. Tu dia kerosakan yang besar. Bukan kerosakan ni bukit bukau ni ditolak sini maka dia. Itu kerosakan juga, tapi kerosakan tu ikutnya adalah lebih kecil daripada kerosakan yang dibuat oleh manusia dengan syiriknya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita kena faham kan. Jadi ada manusia ni dia syirik, ada dia kafir, tapi dia jaga, masya-Allah kan, dia jaga semua landscape, jaga semua, jaga. Tapi binatang pun kadang-kadang terjaga, ikan pun boleh terjaga kan, binatang-binatang semua terjaga, masya-Allah, nampak macam baik tapi dia sebenarnya merosakkan. Merosakkan apa? Kenapa? Kerana dia merosakkan manusia dengan kesesatan.
dengan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata la tufsidu wala tufsidu fil ardi, jangan kamu buat kerosakan di atas muka bumi ini ba'da islahiha, setelah daripada diutuskan rasul-rasul untuk memperbaiki dunia ini. Kemudian Allah Taala kata situ wada'uhu, tengok Allah Taala ajar lagi, iaitu berdoa pula. Berdoalah pula kamu ni kepada Allah. Ni ada doa lagi, khaufan wa tama'a, dalam keadaan dua sini kan, iaitu apa? Ini perasaan apa ni, tau'an wa tama'a sini, khaufan wa tama'a sini ialah perasaan. Tadi itu cara perlahan, suara perlahan dan sebagainya. Kemudian sekarang ni ialah, ini bukan cara ni, khaufan ni perasaan. Perasaan apa? Takut. Takut apa sini? Ulama kata takut sini maksudnya takut doa kita tak diterima. Kita minta pada Allah kan, tapi adakah Allah Ta'ala terima ni? Adakah Allah, itu makna ada perasaan tu kan. Kemudian yang keduanya tama'a. Tama'a tu ingin nak sangat supaya Allah Ta'ala tu terima. Tamak kan, tama'a. Jadi ya Allah, aku takut tak diterima, minta ya Allah. Jadi itu di antara, ulama kata di antara takut dan harap, dan setengah kata kan, iaitu di antara khauf dan juga ar-raja, gitu kan. Jadi kena ada dua-dua tu, tak boleh khauf saja, sebab nanti jadi seperti burung yang mana satu sayap saja. Kemudian inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang baik. Muhsinin sini ialah al-muti'in, iaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada satu perkara sini yang cantik kita nak tengok, iaitu rahmat. Kita tengok kan ejaan ni gini kan, ejaan di sini rahmat Allah, tak tu digunakan tak terbuka, nampak tu kan. Padahal bacaan dia, kalau tak tu biasanya dalam tempat-tempat lain, tak ni adalah, tak ni dia bersimpul panggil kan, tak rahmat kan. Tapi sini tak ada yang terbuka. Kenapa tak ni terbuka kan sini kan? Tak digunakan tak tu itulah nama dia, Rasan Osmani. Tulisan Osmani, iaitu apa? Inilah yang diwarisi daripada tulisan Mushaf Osmani dulu, yang ditulis di zaman Sayyidina Osman. Dia tulis macam ni. Di setengah-setengah tempat saja, biasanya pada kebiasaannya tak ni adalah, di tempat-tempat lain dia tulis tak ni. Ini satu keistimewaan. Ada beberapa tempat dalam Quran yang mana digunakan perkataan rahmat ni macam ni. Itu nak ceritakan tentang Rasul Osmani saja. Seterusnya Allah SWT kata wa huwallazi yursilur riyaha. Kemudian dialah juga, ini kuasa Allah SWT lagi. Dan dialah Allah allazi yursilur riyaha, yang mengirimkan angin. Jadi angin bertiup tu, bila kita rasa angin kita, itu semua tu adalah Allah Ta'ala yang meniupkan tu. Meniupkan maksudnya yang mengirimkan, bukan meniupkan tu, mengirimkan angin tu. Itu apa? Bushran. Kita kata sini, minta maaf tak boleh. Bushran sini maksudnya apa ni? Bushran. Bushran ini ada banyak makna. Di sini kan ulama kata. Itu yang pertama. Yang keduanya ada 3 qiraat yang sebagaimana disebutkan oleh Ibn As-Sayuti. Ada 3 qiraat di dalam bushra tu. Ada yang baca dengan nushran, ada yang baca dengan nashran, ada yang baca dengan bushran. Bacaan kita ialah kita baca, qiraat ada banyak kan, ada qiraat 7 semua tu kan. Jadi ada macam-macam qiraat lah dalam perkataan ni. Jadi apa maksud bushran ni? Bushran ialah maknanya memberi khabar gembira. Apa khabar gembira ni? Iaitu sebelum daripada datangnya hujan, biasanya akan ada angin. Angin tu bertiup apa? Dia akan meniupkan untuk memberi khabar gembira apa? Akan datanglah hujan selepas ni. Itu maksud bushran kan. Jadi nushran, nashran pun hampir samalah makna dia. Kita tak tahu detail kan. Baina yaday rahmati. Baina yaday rahmati maksudnya sebelum daripada datangnya rahmat Allah, iaitu datangnya hujan. Jadi rahmat Allah nak datang ni, maka manusia pun gembira dah, nak hujan dah gitu kan. Kalau kita sekarang ni tengok satelit lah kan, kita tengok gambar awan tu kan, datang nak hujan nanti selepas daripada ni kan gitu kan. Itu adalah khabar gembira. Siapa yang mengirimkan benda-benda itu semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala kata hatta iza aqallat sahaban, sehingga apabila angin itu tadi aqallat tu hamalat tu membawa maknanya. Membawa sahaban, angin, mula angin, kemudian tu dia menjadi awan. Tiba-tiba awan datang banyak. Kalau kita tengok tempat kita kan, mana awan mula-mula kosong je, tiba-tiba angin bertiup, tiba-tiba muncul awan yang banyak. Tu Allah Subhanahu Wa Taala tu. Siqalan tu makna berat. Berat apa? Awan tu tiba-tiba menjadi berat, menjadi hitam kan, kita kata kan. Menjadi hitam tu ada air dalam tu rupanya. Suqnahu li baladin mayyit. Kemudian Allah Taala kata suqnahu, kami seolahnya mencurahkan, memberi minum kan. Gitu kalau ikutnya suqnahu, kami memberi minum kepada bumi tu, li baladin mayyit, kepada satu tanah, satu negeri yang mayyit, yang mati. Yang mati maknanya tak ada tumbuhan. Tumbuhan sikit, tumbuhan tak nak hidup dan sebagainya. Jadi bila datang hujan, maka itu kami Allah Ta'ala curahkan tu.
Memang manusia kata itu awan, memanglah kan. Tapi bagaimana awan tu boleh muncul? Ada setengah tempat tak ada muncul awan. Panas juga, hujan. Tengok kan, Allah SWT katakan, suknahu li baladin mayyit. Kamilah yang berikan tu. Beri air tempat ni tak dapat air dan sebagainya. Kami yang kirimkan tu. Kemudian fa'anzalna bihil ma'. Kami jatuhkan, kami turunkan bihil ma', dengannya itu, iaitu dengan fa'anzalna bihi al-ma' fa'akhrajna bihi, maka kami pun keluarkan dengannya. Dengan apa? Dengan air tadi tu. Fa'anzalna bihil ma', kami turunkan dengan awan tadi tu, maka keluarlah air. Fa'akhrajna bihi, kemudian kami tu keluarkan dengannya. Fa'akhrajna bihi, bihi ni ialah ma' ni, dengan air tu, air sini ni. Jadi kami keluarkan dengan air itu pula min kullis samarat, semua benda-benda berbuah-buah-buahan. Datanglah, maknanya datanglah buah-buahan. Kalau tak ada air, tak boleh nak menanam, habislah, kering kontang dan sebagainya kan. Kazalika nukhrijul mauta. Tu yang nak cerita sebenarnya. Begitulah kami keluarkan al-mauta, yang mati. Yang mati ni orang mati. La'allakum tazakkarun. Maknanya orang yang mati ni, macam mana dia boleh hidup balik? Susah sangat manusia nak fikirkan. Allah Ta'ala boleh, tengok kan. Jadi Allah Ta'ala turunkan hujan menghidupkan itu semuanya adalah nak tunjukkan kepada, macam itulah nanti kan. Pokok yang tak tahu datang dari mana tiba-tiba boleh tumbuh kan. Macam itulah Allah Ta'ala boleh hidupkan kita ni semua kan. Jadi kalau orang tu tak beriman juga dengan hidup selepas mati, maknanya Allah Ta'ala boleh bangkit dia, macam mana dia pergi tanam orang dalam mayat, dalam kubur, tengok kubur tu, lepas tu tengok semua tu mati, tak ada apa pun, tengok batu nisan je kan. Macam mana boleh hidup balik? Itu maknanya dia mencabarkan. Allah SWT katakan, fikir benda ni, fikirkan. Macam itulah, kazalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Setakat saja insya-Allah. Jumpa lagi di dalam sesi akan datang insya-Allah di muka surat 158 insya-Allah pukul 6.15 pagi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.